InsyaAllah kita sambung pembelajaran makhraj dan sifat huruf kita dalam muka surat 534. Masih lagi dalam surah Rahman, ada beberapa lagi lah ayat yang kita nak habiskan dalam surah Rahman. Kemudian habis surah Rahman ni, Ustaz akan masuk surah Al-Mulk lah, atau yang kita ambil surah lazim, surah yang pilihan yang selalu kita baca lah. 534 pada ayat yang ke 74. 74 lah. 74 lah kita. Jadi kita habiskan pada hari inilah. Dan insya-Allah kita masuk, kita baca yang Ustaz baca, ikut Ustaz baca lah. Kita baca ramai, kemudian kita akan keluarkan sifat dan makhraj huruf yang ada dalam ayat-ayat yang kita baca ni. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Okay, jadi kita kupaskan beberapa sifat dan makhraj huruf daripada ayat ke-74 ni. Ini kat sini Ustaz tak berapa, baru kena sesama orang batuk tu. Batuk ini dah hilang lah sikit. Suara tak berapa ni dah, tak berapa ketekak sakit lagi. Lepas tu sumbat sikit lah hidung tu. Kadang-kadang okey, kadang tak okey. Jadi kita ambil makhraj yang mana yang mudah untuk sebut lah. Okay, lam yata. Sebut lam yata. Okay, kita tengok lam, huruf la sifatnya inhiraf, lencong, la. Okay, sebut, kita ikutlah macam mana makhraj huruf la. Itu yang pertama kita tengok pada bibir dulu, sifat dan sifatnya itu lebar, la. Makhrajnya di mana? Makhraj cara nak membina huruf lam ni, huruf la. Okey, macam mana cara kita nak susun sebutan tu untuk membina huruf la? Haba Ustaz mai. Okey, mula-mula kita guna bahagian mana? Huruf la, la. Lidah, betul. Hujung lidah kita pakai. Hujung lidah letak di gusi ke letak di lelangit? Hampir dengan gusi. Lelangit. Dia letak di lelangit, bukan di gusi lah. Kalau gusi dia jadi huruf ta. Da dengan ta. Ta. Tiga beradik itu di gusi. Kalau yang mana huruf la letak di lelangit, dia belakang sikit pada gusi. Tapi dia letak di mana? Adakah di tengah belakang gigi kapak kita? Kalau yang kita belajar huruf la yang asalnya huruf la dia letak di belakang gigi tarin. Sebab tu bunyi dia lencong. Satu sifat pada huruf la ni panggil inhiraf ataupun lencong. Lencong ni kalau kita tengok susah sikit lah kita nak sebut. Lam. Bunyi dia tak bunyi lam, tapi lam. Lam. Lam yata. Kalau betul-betul lam. Okey. Letak di gigi taring. Nampak kita buka mulut. Belakang gigi taring. La. Itu dia punya makhraj yang asal lah. Tapi kalau kita letak di belakang gigi kapak gusi belakang tu, lelangit gigi kapak, la pun tak ada masalah. Semua beza dia sikit ya. Bunyi la 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 la. Kalau kita tak tengah bunyi la la la. Kalau lencong la 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 la. Dia bunyi lain. Okey, kita buat lagu bandar lah. Lalilubal, lulan lanilal, naminal muli, malilan lanila. Itu lebar, lencong dan lebar. Lebarkan bahagian mulut kita lah, dibuka luas. Lam baru betul. Okey, kita teruskan. Lam yata. Jangan yata, ya. Okey, kita buka ya dulu baru masuk ta. Lam yata. Betul. Huruf dalam bahasa Arab ni yang berbaris atas dia banyak buka lah.
kalau dia tak ada baris depan. Kalau macam kita tengok surah tu, kesusahan dalam sesuatu surah tu dia berbeza. Pasal surah Maryam kan, Maryam dengan Toha, lebih kurang dia, yang Maryam ni lebih kurang dia baris dia pendek-pendek, dia ayat dia pendek, baris atas banyak. Tapi kalau surah Yusuf tu atas bawah depan dia banyak baris macam tu, dia pendek dan atas bawah depan banyak. Kalau Kahfi dia banyak huruf berat. Kalau macam huruf surah Al-Isra ni dia banyak susah datang, dia panjang, siap-siap pendek, tiba-tiba panjang balik. Lepas tu baris dia kadang-kadang baris dua banyak, baris dua. Dia ikut kesusahan. Kadang kita kata susah lah surah ni. Macam surah Ar-Rahman ni, apa yang susah ni? Kita tengok baris dia tak sekata kan. Kalau atas dia kurang atas, dia banyak baris atas, mati depan. Dia macam tu, depan mati, atas tu dia banyak dengung. Perkataan tu ada yang berat. Dia ada surah ni dia ada kesusahan dia sendiri dalam sebutan. Itu dia punya cerita. Itu panggil mukjizat dia Allah bagi kat Nabi Muhammad yang dalam bentuk syair. Lepas tu sampai disampaikan, maka itu dia ada keunikan surahnya. Jadi kalau kita nak mahir dalam bacaan, kita baca banyak. Jangan ulang yang sama balik. Jangan kita ulang surah pilihan. Kalau surah pilihan kita ulang, kita akan jadi hafal. Dah hafal biasa dah. Baca kat rumah, kalau tu baca surah-surah sampai khatam. Kalau boleh berapa bulan dia khatam. Biar lambat pun, sikit-sikit pun boleh. Itu nak dapat dia punya huruf yang berbeza dengan baris yang berbeza. Jadi kesusahan pada yang kita baca ni beratlah tu. Okey, kita tengok huruf ta. Ya ta. Buka dulu. Ada yang kesalahan daripada pembaca, dia kata bacaan kata bunyi lam ya ta. Ya ta. Jadi kita bukakan ya tu, sifat dia buka dulu. Lam ya ta. Lam ya ta. Okey, 1 2 3. Huruf ta lantunan dia bunyi ta ke ta? Lam ya ta ke lam ya ta? Jadi kita ingat huruf qalqalah ada 5. Baju dah ta ta. Kalau lantunan pada huruf ba, dia tak perlu muncung. Okey, kita lantun ikut ustaz bacalah. Ab. Huruf ba. Dia lantun dia buka. Okey, huruf dal pula. Ad. Buka juga. Huruf jim pula. Aj. Buka. Bila masuk huruf qaf, lantunan dia agak tebal, muncungkan sedikit. Aqa. Qa. Qaf. Aqa. Okey, masuk huruf ta lagi berat, muncung lagi. Alta. Alta. Bunyi dia lam yata. Dia tak boleh balik lam yata mif. Yata dia jadi nipis bunyi tu. Jadi huruf ta ni sifatnya berat dia panggil. Kalau kita tengok dalam huruf hijaiyah arabiah ni ada 4 huruf dia panggil berat. Dimuncung dalam 80% antaranya huruf sa, ba, ta, za. Okey, ikut saya sebut. Sa, ba, ta, za. Ba, kalau ba ni susah sikit lah, ba kanan atau kiri gerham. Jadi itu huruf-huruf yang dipanggil dalam bahasa Arab ni thaqil ataupun berat, ataupun kalau kita tengok dalam makhraj al-itbaq, itu berdempik. Berdempik dia kata muncung. Memang kena muncung huruf dia untuk dapatkan sifat dia. Jadi kat situ kalau huruf ini berbaris bawah, maka dimuncungkan juga. Adapun huruf yang lain kita buka dengan mudah je. Abatafaja malawaha. Dia buka mulut. Tapi huruf 4 tu dia panggil huruf yang berat. Huruf ta termasuk dalam huruf yang berat ke ringan? Huruf ta. Berat, cantik. Ni okey, kita teruskan. Lam yaqmithun. Okey. Mith. Yaqmith. Okey, habaq ustaz, macam mana cara nak membina huruf tha? Ini makhraj. Sifat tadi kita masuk, muncung ke tak muncung, itu sifat. Bunyi desiran ke tak ada. Okey, huruf tha. Huruf ta titik 3 kita panggil. Huruf tha. Habaq, macam mana cara nak sebut huruf tha? Paling senang habaq macam mana? Gigit lidah, gigit ujung lidah. Dia bagian hujung sedikit. Tha.
Kalau di dalam bahasa kitabnya dia kata, dia hambak 4 batang dari gigi atas dikenakan bahagian atas permukaan lidah, hujung lidah. Okey, macam tu. Kemudian 4 batang dari gigi bawah dikenakan bahagian bawah permukaan lidah, dirapatkan. Macam tu. 4 batang atas, 4 batang bawah cukup. Gigi berapa batang nak kena ada untuk sebut huruf sa. Jadi kita paling mudah kita hambak gigit lidah saja. Sa. Jadi okey, itu makhraj je. Gigit lidah senang, hujung hampir pada hujung lidah. Kemudian kita masukkan sifat dia. Huruf sa, ada angin ke tak ada angin? Ada angin ke tak ada? Ada, betul. Hamas, sifat dia hamas dalam bahasa Arab je. Okey, kita buat satu hembusan dulu, kemudian baru masuk suara. Okey. Sa. Okey. So sekali lagi sa. Dulu kalau huruf sa ni saya ramai orang kita keliru dengan huruf sin, sa, kan. Tapi kerana sekarang ni ramai je rata-rata dah belajar Quran secara baca bertalaki, kan. Ramai dah belajar macam tu. Dan kelas pengajian pun banyak lah ni, kan. Jadilah ni ramai permasalahan dalam huruf sa ni tak ada dah. Dah kurang dah. Kalau kita boleh, kalau Ustaz dengar satu jemaah kita ni semua baca huruf sa ni dalam keadaan yang elok, kemeh lah. Okey, kita buat lagu Badar. Fa fi thubath thusan fadifas naminal muthi mathithan sanisa. Gigit lidah. Itu dia punya cara nak sebut lah. Bila dia mati, dia kembali pada sifat asal dia, itu hamas, mith. Okey, kita teruskan. Yaqmithunna insun qab. Yaqmith. Itu ambil part kat situ je. Okey, sekali lagi ulang. Insun qab. Jadi kita fokuskan pada tajwidnya. Itu huruf nun bertemu, huruf nun mati bertemu dengan sin lah. Mana ihfa lah bunyi dia. Bunyi dia bersesuaian untuk masuk pada huruf sin. Macam mana bunyi dia? Insun. Dia iyo ke i ke ins. Mesti bersesuaian masuk pada huruf sin. Okey, kita tengok sekali lagi. Insun. Kalau sin yang mana berbaris dua bertemu dengan huruf qaf. Dalam hukum tajwid dia hukum tanwin, hukum berbaris dua bertemu huruf qaf dan ifa. Tapi cara dia dengung berbeza dengan yang kita dengung tadi. Bunyi dia suqab, suqab. Okay. Satu, dua, tiga, ikut. Suqab. Okey. Itu ifa pada huruf si yang tanwin bertemu dengan huruf qaf. Qaf ni bunyi dia agak, kalau yang mana huruf-huruf yang lain yang mana tanwin ataupun nun mati masuk pada qaf, dia ada sembunyi pada huruf qaf, bunyi dia agak keras sikit, kasar sikit. Dia tak boleh su, tapi su, mio, su, dengung dia. Okey, kita teruskan. Qablahum. Alright, qaf masuk pada ba, itu lantunan. Kalau kita tengok dalam kita punya Quran, dia ada warna hijau pada dia, baris tu warna hijau, baris mati, sukun tu warna hijau. Jadi lantunan dia itu lantunan yang kecil kerana ba ni berada di tengah perkataan. Okey, qablahum wala jan. Okey. Wala huruf wa lembut, lin sifatnya. Wa dibuka. Jangan kita baca wala, tapi wala. Wala ke wala. Itu kalau wa dia jadi berat lah, muncung. Tapi ada setengah pandangan dari mazhab kita juga membenarkan. Jadi dia boleh baca dua wajah, wa ataupun wa. Tapi yang lebih tepat itu adalah wa. Okey, kita cuba baca teknik Badar. Wa buka betul-betul bahagian bibir kita dibukakan. Okey. Wa wi wu bau. Bau lembut. Bau. Okey. Wu wan wa di wa. Naminal muwi.
mawiwan, waniwa. Itu wa dibukakan lah. Dalam bahasa Arabnya lembut dah, lin. Dalam bahasa Arab lin, bahasa Melayu kita lembut. Okey, kita tengok wakaf di jan itu. Wala jan. Cara tu. Okey. Sekali lagi kita buat ja tu 6 harakat, kemudian dengung wakaf belakang tu 2 kerana sabdu itu, kerana nun yang bersabdu itu. Dia masuk dalam nun itu wajib al-ghundah sebenarnya. Dia hukum dia kita berbeza, pisahkan hukum dia. Wakaf dia panggil wakaf lazim. Wakaf lazim al-ghundah. Wakaf biasa dengung, dia tak ada huruf mat, dia tak panggil mat arid dia sukun itu. Maka wakaf dia 2 yang dengung itu. Panjang pada huruf ja tu 6. Okey, sekali lagi kita tengok kiraan dia. Ustaz baca dulu, kemudian ikut ramai-ramai Ustaz akan kira dengan jari lah. Mula-mula kita baca. Cara dia nak baca tu wala jan. Dengung tu 2, 6 panjang. Okey, 1 2 3. Okey. Lebih bagus. Jadi huruf ja ni dia panggil, dalam Quran dia ada baris warna apa tu? Dalam Quran kita warna apa tu baris dia? Ada atas tu macam harakat oranye, warna oranye. Jadi kalau warna oranye bertemu dengan nun ataupun huruf yang bersabdu lepas dia, huruf mat tu alif kan? Huruf jim tu baris atas, huruf mat dia alif, yang mana dia berwarna oranye, dia punya harakat bertemu dengan huruf yang bersabdu. Maka itu dia panggil mat lazim kalimi, mat lazim kalimat, perkataan mustaqal. Maknanya perkataan yang dibaca susah. Kerana apa susah? Kerana kita nak tarik 6 harakat dan kemudian masukkan pada huruf yang selepas dia yang bersabdu tu. Sama dengan waladhdall, lam bersabdu. Jadi jan, masuk nun yang bersabdu. Jadi kat sini dia panggil huruf ni dibaca dalam 6 harakat dan 2 harakat dengung. Wakaf dia mesti dengung 2 harakat. Jadi yang kita baca tadi okeylah, kemah lah kita tengok. Okey, teruskan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Okey, kita tengok yang pertama huruf fa. Ada fa. Depan tu fa. Di mana makhraj huruf fa? Apa cara nak membina huruf fa? Mula-mula menggunakan bahagian mana? Bibir. Kemudian bahagian mana yang digunakan selain pada bibir? Gigi. Gigi atas ke bawah? Atas. Berapa batang diperlukan untuk sebut huruf fa? Paling kurang minimum 4 batang. Betul, 4 batang dari gigi atas dikenakan bahagian bibir bawah. Kemudian angin, ada angin kita ada huruf fa. Ada angin, hembuskan dia, kemudian masukkan suara fa. Okey, sekali lagi kita sebut fa. Cantik. Jadi dalam bahasa huruf Roman kita huruf F lah. Sebab dia ada dalam bahasa kita senang. Kalau tak ada dalam bahasa kita agak susah sikit. F pada huruf Roman dia. Pada huruf yang dibaca ni, huruf fa ni, jadi kita keluarkan satu hembusan, itu hamas pada sifatnya. Angin dulu ke suara dulu keluar? Ke serentak? Dia angin dulu lah. Ada huruf yang serentak, ada yang angin dulu. Kalau keluar suara dulu, dia jadi huruf tu tak ada angin. Jadi fa. Sebut fa. Ada yang makna pembaca dia suka sebut huruf pa. Pa bi ayya. Pa yang mana bibir atas didapatkan di bahagian bawah. Itu dalam bahasa Jawi dia titik 3 kan. Ada yang mana dia punya huruf fa tu tak berapa nak sempurna dari satu harakat panjang. Dia baca fa bi ayya. Fa bi ayya. Contoh. Tapi dia kena sebut satu penuh, sebab huruf fa ni penuh huruf dia. Dia tak boleh potong pendek. Dia ada huruf yang pendek, ada yang panjang kan dalam Quran. Macam huruf a, ba,
ta pendek. Huruf ja pendek juga. Huruf ha panjang. Huruf a panjang. Sa panjang. Fa panjang. Panjang dalam satu harakat. Kalau ada yang mana pendek tu dia boleh 0.8 harakat. 1.2 harakat itu huruf a dengan huruf ha yang berbaris atas. Tapi bila ada huruf yang mati, yang paling panjang adalah huruf dha. Bunyi dia agak susah sikit kan, agak panjang sikit bunyi dia. Okey, kita teruskan teknik badar kita lah seperti biasa. Fa fi fu baf fu fad fadi faf naminal mufi ma fi fad fadifa. Okey, kembali. Jadi ayat itu tak ada masalah. Jadi kat sini ada beberapa huruf yang kita dah lepas dah. Dan huruf fa dia agak senang lah. Okey, kita teruskan huruf ya yang bersabdu. Fa bi ayyi ala. Okey, kita tengok huruf ya yang bersabdu itu dia ada bertindih. Jadi kita tekankan fa bi ayyi a. Cetik. Itu dah okey dah. Okey, ala. Huruf a dibuka. A ke a? Dalam bahasa Arab dia a. Tapi dalam kita punya bahasa yang apa yang pada makhraj di Nusantara cukup dengan a. Allah 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 Allah. Mana betul? Kalau yang mana bahasa Arab dia lebarkan a. Tapi bahasa kita a. Okey, kita sebut dua-dua. Sebut dulu a tu. A. Sebut a. Ada sebut a, ada a. Jadi a itu dalam bahasa Arab kita bukakan. Fa bi ayyi ala. Buka. Okey, kita buat Arab dulu, kita besarkan dia. Fa bi ayyi ala. Itu kalau Raja Arab dia buka banyaklah. Tapi kita taklah macam tu. Kita baik fa bi ayyi ala. Jangan sangat. Dia sederhana lah. Fa bi ayyi ala. Kita macam tu. Okey. Jadi kita masuk ala. Ini buat Arab je lah. Nak biasakan. Rabbikuma. Ini huruf mim mana dia makhraj hidung lah. Ada sesama ada sumbat hidung susah nak sebut. Okey, rabbikuma. Huruf ra daripada sifat apa tu, ada bunyi apa tu? Dalam bahasa Melayu dia panggil getaran. Betul ke? Alhamdulillah lah boleh ingat. Lama dah kita minggu lepas dah, 2 minggu lepas kita cuti dah kan. Itu dah sebulan rasa. Dan alhamdulillah saya tengok dari segi makhraj tu, sifat tu boleh ingat kan, boleh tahu, boleh kita dah tahu asas dia kan, senang. Dia ada satu getaran yang panggil itu takrir dalam bahasa Arab. Qarrar ulangan. Jadi dalam bahasa Arab dia dalam bahasa Melayu kita kata getaran lah. Latih huruf ra tu kita kena buat. Yang pertama 1 2 3. Macam bunyi dia dah. Yang betul lepas lah. Tapi kalau orang yang tak boleh sebut huruf ra, dia memadai dengan letak di lelangit. Ra macam tu. Ra. Dia macam mana kalau dia nak buat tu, dia tak boleh nak getak macam getak. Tu dia tak boleh. Jadi memadai dengan hampir sama dengan huruf ra pun dah jadilah. Boleh. Jangan dia tukar terus ra, rin. No? Jadi ada kat sini orang Arab pun tak boleh buat, tak boleh sebut tu. Ada tempat masa saya belajar di Jordan tu ada orang Arab tak boleh sebut ra. Kan, sebab macam kita lah, orang kita, orang Melayu, kalau yang tak boleh sebut huruf R pun sama dengan orang Arab tak boleh sebut ra. Depa pun ada yang tak boleh sebut. Jadi kalau mana depa buat macam mana macam kita samalah. Cuba letak di langit ra sikit je. Bagi hampir sama. Tu baru insya-Allah akan bunyilah juga dia. Okey, rabbikuma tukadziban. Okay, kita tengok persamaan antara ta dengan ka.
Ta yang mana hurufnya? Di mana makhraj huruf ta? Ujung lidah letak di dia gigi, jadi macam huruf sin sikit, dia di gusi. Gusi dah. Gusi atas gigi kapak. Ta. Huruf ta ni ada satu sifat yang unik. Dia sama dengan huruf kaf. Ta ka, ta ka. Dia ada satu sifat itu dia panggil syiddah, tekanan. Nak sebut huruf dia yang mana? Huruf ta kita kena tekankan di bahagian gusi. Dengan angin keluar serentak dengan suara. Sebut ta. Letak di gusi. Jadi kita dah pandai dah, biasa dah. Cuma kita ulang depan dia kaedah dia. Yang susah nak ingat tu sebenarnya dia punya kaedah. Kaedah nama tu lah. Dia syiddah dengan hamas. Kata hamas berangin tu kita dah tahu dah. Cuma nak tekankan tu. Okey, letak di gusi, tekan dan angin. Ingat huruf ta yang penting pada sifatnya itu adalah tekanan dengan angin dua-dua tu. Baru dia akan jadi. Tekan dengan lidah di gusi. Kemudian kita keluarkan angin tu serentak dengan suara. Okey, sebut ta. Tati tubat. Yang mana Ustaz nak tengok yang last kali tu dah dia mati. Itu bunyi dia. Okey, ikut Ustaz. Itu kembali lagi dahsyat bunyi tu. Kalau Ustaz dia bunyi yang tu kita nak satu tekanan. Yang bila dia mati dia akan bunyi dia akan, kalau mati akan macam tu juga bunyi dia. Dia menggunakan gigi, dia gunakan langit sebenarnya. Tapi kalau orang pakai gigi palsu pun tak ada masalah. Huruf ta ni ada mana dia letak di langit. Okey, sekali lagi. Tu tan tanitat naminal muti mati tan tanita. Cantik. Jangan sebut ta tapi ta. Itu. Okey, huruf kaf. Kadziban. Huruf ka pun sama juga, dia ada satu tekanan dengan angin. Ka. Sebut ka. 1, 2, 3. Ka. Tekankan ka. Okey. Kaki kubak. Kukan kadikak. Naminal buki. Makikan kadika. Okey. Huruf ka daripada syiddah, tekanan dengan angin serentak. Okey, kita teruskan ayat yang ke-76. Okey. Muttaqiina ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan. Agak susah sikit yang belakang tu. Separuh pada rafin. Okey, kita sebut muttaqi'i. Ka dengan ta dengan ka kita dah belajar dah. Lepas tu ala, na'ala. Ra'in pada tengah kerongkong tekankan. Okey, ala. La tu lebarkan. Ala. Kita sebut la bahasa Arab dulu. La. Lebar. La. Ala. Rafin. Ni masuk radha, dia tarik. Ingat, kalau huruf dha dia tak ada lantunan. Dia tak boleh baca khud. Sebab huruf lantunan ada 5 saja, baju dah ta. Jadi huruf kha masuk pada huruf dha, kita tarikkan dia lanjut. Dia panggil istitalah, satu sifat. Okey, kita cuba letak di gerham kanan atau kiri, ikut bersesuaian dengan kita rasa pada kebiasaan huruf dha. Letakkan di karam macam ustaz lebih kanan lah. Dha kanan. Gerham atas. Kanan. Dha. Tapi kalau tak ada gerham, dia pakai gusi pun boleh lah. Letak kat gusi dah. Lebih kurang bunyi dah. Okey. Bunyi dia khum. Tarik lagi. Khum. Sampai menggelembung bahagian tu. Dia macam dia tertahan, macam gelembung sikit. Kita punya pipi. Khum. 1, 2, 3. Khum. Khum riu. Rakha dia sikit. Khum riu.
tarik lagi dha. Khudriu. Dia tak boleh baca khud pendek. Rodda jadi huruf dal. Mesti letak di gerham kanan atau kiri. Huruf dha dia panggil huruf yang berat lah. Okey, khudriu wa'ab. Ra'in tekan. Wa'ab qariyin. Hisan. Kaedah kita baca Quran, bila huruf yang senang dibaca, bila ada huruf yang susah eja satu-satu. Contoh Ustaz baca yang ayat tadi, muttaqiin sampai raf-rafin tu senang. Contoh, muttaqiina ala raf-rafin khudrin wa abqariyyin hisan. Tu baru eja. Kat khudrin wa abqariyyin tu kita eja. Kerana banyak perkataan huruf-huruf Arabiah, huruf bahasa Arab. Apa huruf Arabiah yang kat sini yang jarang kita sebut? Kha huruf Arab, dha huruf Arab, ain huruf Arab, qa huruf Arab. Dia ada huruf-huruf, bila datang huruf yang berat, yang tebal, yang huruf ada huruf Arabiah, maka eja. Khudrin wa abqariyyin hisan. Lepas tu nak sambung baca balik tak ada masalah. Dia bukan semua dalam huruf Al-Quran ni dia senang nak baca. Banyak rata-rata yang susah bila perkataan bahasa Arab, yang huruf tu tidak ada dalam huruf ABC kita. Yang macam huruf innal lazina amanu tu senang je. Itu yang biasa kita jumpa, dan dalam perkataan kita pun dia selalu ada. Okey, kita habiskan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa senang yang kita sebut fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban? Semua huruf-huruf ni ada dalam bahasa ABC kita. Kan? Huruf semua ada cuma ada berbeza dari segi angin dengan tak angin dah. Huruf ta dengan ka tu ada hamas ke tak ada hamas. Huruf K dengan huruf T tak ada hamas. Bunyi T, tak ada bunyi T. Huruf K pula tak ada bunyi K, tapi K. Cuma perbezaan tu je lah. Tapi nak sebut tu semua senang. Sebab tu senang nak sebut. Okey, kita tengok last kali kita habis. Kemudian pada akan datang kita masuk surah Al-Mulk. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabarakas. Huruf ta ada berangin. Huruf ba ada angin ke tak ada? Huruf ba tidak ada angin, suara derah. Taba ke taba? Ba, betul. Dia buka juga. Rokas. Ra tebal, ra. Kas buka. Murabbikadzil. Okey, huruf za yang pendek, zil. Za yang pendek makhraj dia tang mana? Habaq, macam mana cara nak bina huruf za yang pendek tadi? Gigit lidah, sedang. Gigit hujung lidah dah. Dekat ke hujung. Dia ada gigit lidah, dia ada tengah. Ada yang belakang. Ada yang hujung. Za. Madai dengan di tengah hujung sedikit. Okey, kita buat lagu Badar dah. 1 2 3. Zazi zubaz. Zu zad zadi zaz. Huruf za ni jangan keluarkan angin. Biar suara derah keluar. Sebab dia memang tidak ada angin. Sifat dia bukan hamas, dia jahar. Naminal muzi mazizan zaniza. Kemas. Ini banyak huruf dah. Kemas lah untuk hari ni lah. Hari lain tak tahu lagi kan. Okey, zil jala. La buka lagi sekali lagi. Zil jala liwal ikram. Ram dengan ikram ke ikram? Kita ikram. Ada ikram kata. Baru dia ra tu tebal. Yang dimuliakan kan, mulia, ikram kata. Jadi kat sini alhamdulillah kita masuk sadaqallahul azim.
Jadi alhamdulillah kita dapat habis iaitu kunci dalam baca Al-Quran tadi. Makhraj adalah kunci segala bagi kita nak memahir dalam bacaan Al-Quran. Alhamdulillah kita tahu cara untuk sebut. Cara sebut tu dia panggil untuk kita dia panggil kaedah yang sebenarnya kaedah yang kita nak tahu tu. Kalau nak cakap sebut saya jemaah semua boleh sebut kemah dah. Cuma nak tahu huruf tu buka datang mana, muncung datang mana gitu kan. Jadi alhamdulillah kita dapat habiskan jadi dalam makhraj dalam surah Ar-Rahman. Yang Rahman ni kita dah lepas dah. Kita dah dapat belajar dari segalanya dalam makhraj dan sifat huruf berserta dengan tajwidnya di sini. Jadi insya-Allah Ustaz akan pilih akan datang surah Al-Mulk lah. Waqiah ni dia boleh juga kita nak masuk surah pilihan nanti lepas kita masuk Al-Mulk. Waqiah ni dia agak dia pendek kan. Dia sebenarnya tak susah sangat lah. Tapi yang susah tu Al-Mulk susah lagi sebenarnya perkataan dia. Jadi insya-Allah kita sambung dalam 2 minggu lagi lah kita punya makhraj, pembelajaran makhraj dan sifat huruf. Jadi untuk makhraj dan sifat huruf ni Ustaz tak masuk sangat tajwid tu, tak sentuh sangat lah. Kalau kita dengung sahaja, waktu masukkan sikit-sikit sahaja. Sebab kalau kita fokus, kita masuk semuanya dia akan jadi campur aduk kan. Kalau tajwid sekali makhraj dan sifat huruf dia akan pening. Sebab kita nak tahu sifat yang tebal nipis itu sahaja dalam pembelajaran kita punya makhraj. Sifat mana? Tebal, dengung, tebal yang nipis, angin tak ada angin, dibaca pendek ke dibaca panjang huruf tu kan. Jadi insya-Allah kita sambung lagi 2 minggu lagi kita tutup majlis dan tasbih kafarah dan surah As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.